Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hanis Alauddin bin Zainul. Saya mewakili kumpulan saya dari kelas B. Saya akan membincangkan tentang sekuriti makanan. Menurut Jawatankuasa Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai jaminan makanan dunia, sekuriti makanan boleh ditakrifkan sebagai keadaan di mana semua orang mempunyai akses fizikal, sosial dan ekonomi kepada makanan yang mencukupi, selamat dan berkhasiat. Peningkatan penduduk di kebanyakan negara, terutama di negara-negara membangun seperti Malaysia, menimbulkan ancaman buruk kepada sekuriti makanan. Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, permintaan untuk makanan dijangka akan meningkat sebanyak 70% hingga 100% pada tahun 2050. Oleh itu, sekuriti makanan perlu diberikan perhatian yang lebih serius kerana ianya merupakan elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia di samping memenuhi keperluan asas berjuta-juta penduduk. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada faktor-faktor yang menentukan keselamatan makanan. Antara faktor-faktornya ialah berlakunya pencemaran makanan. Berbagai punca pencemaran yang perlu dikawal pada setiap rangkaian bekalan makanan bermula daripada bahan mentah sehinggalah ke peringkat menghasilkan makanan. Contohnya seperti ayam dan juga sayur-sayuran. Dari segi pemprosesan ayam, kita mestilah memastikan proses penyembelihan dan juga pembasuhan adalah bersih dan dengan cara yang betul. Banyak insiden yang berkaitan dengan keselamatan makanan telah membuka mata masyarakat sehingga mereka menuntut agar pihak kerajaan lebih serius dalam penghasilan makanan dan penjualan makanan di pasaran tempatan termasuk yang diimport adalah selamat. Ini juga dapat memastikan agar penghasilan makanan tersebut adalah selamat tanpa memudaratkan sesiapa. Dan ia juga memberi pilihan premis makanan yang selamat dan bersih kepada pengguna. Kedua, kebanyakan laporan ada menunjukkan bahawa keselamatan makanan ini hanya untuk populasi yang berada di dalam negara sahaja, tidak termasuk penduduk luar. Contohnya seperti pendatang asing, bukan warga negara dan juga pelarian. Ini adalah salah satu faktor utama yang menentukan keselamatan makanan di dalam sesebuah negara. Keadaan ini telah memberikan jurang yang ketidakpastian sama ada input penduduk luar ini mampu mengubah keamanan makanan sesebuah negara itu ataupun tidak. Kerana sesebuah negara itu mestilah menginginkan rakyatnya agar sentiasa memakan makanan yang bersih dan sihat. Seterusnya, di negara kita mempunyai pelbagai etnik yang berbeza, antaranya ialah Melayu, Cina dan India. Jadi, pemprosesan makanan dan penghasilan makanan mungkin berbeza dari segi penyembelihan, pembasuhan dan juga kehalal haram sesuatu makanan tersebut. Maka kita boleh lihat bahawa bukan kerajaan sahaja yang perlu memainkan peranan, tetapi individu itu sendiri juga haruslah memainkan peranan yang penting dalam menjaga keselamatan makanan dan pembersihan makanan terhadap diri sendiri dan juga keluarga. Baiklah, sekarang kita pergi kepada faktor-faktor yang menentukan keselamatan makanan di negara luar. Faktor yang pertama juga disebabkan berlakunya pencemaran. Terdapat campur tangan beberapa fenomena yang tidak dapat dijangka atau tidak dapat diramalkan. Seperti Jepun meletakkan makanan pada risiko yang lebih serius, iaitu pencemaran kimia, pencemaran biologi dan ejen gizi yang boleh meletakkan makanan pada risiko yang tinggi. Sebagai contoh, aktiviti pengerusian boleh mengeluarkan bahan berbahaya untuk makanan. Begitu juga ia memberi kesan kepada kita manusia. Antara bahan berbahaya yang dikeluarkan oleh perindustrian ialah logam berat dan racun perosak yang boleh mencetuskan masalah yang lebih serius kepada pengeluar dan pengguna. Kedua, faktor terjadinya keselamatan makanan di dunia adalah disebabkan perubahan iklim yang tidak menentu dan pemanasan global. Contoh perubahan iklim ialah cuaca, ribut dan juga kemarau. Apabila perubahan iklim ini berlaku, maka sekaligus ia akan merosakkan seluruh tanaman yang telah ditanam dan dijaga dengan baik. Faktor yang terakhir ialah populasi penduduk semakin meningkat. Menurut anggaran kasar, seramai 100 juta rakyat ditambah dalam populasi dunia pada setiap tahun dan boleh mencecah kepada 8.5 bilion. Manakala di Afrika, jumlah penduduk miskin akan meningkat dari 500 ke 1.2 bilion pada tahun yang akan datang.
Ini menunjukkan bahawa pertumbuhan populasi telah meningkat pada kadar geometrikal, manakala pengeluaran makanan pula pada kadar arimetrikal. Maka, ramai di antara mereka kekurangan zat makanan dan ditimpa penyakit kerana populasi penduduk mereka yang semakin meningkat dan tidak dapat dikawal. Seterusnya kita akan melihat kesan keselamatan makanan, iaitu food security, mengikut 4 tonggak utama dalam keselamatan makanan. Kesan keselamatan makanan yang pertama ialah ketersediaan. Yang pertama ialah pengeluaran domestik itu sedia untuk digunakan, kapasiti import sedia ada, stok makanan sedia untuk digunakan dan dimakan, dan bantuan makanan sentiasa ada apabila diperlukan. Yang kedua, kesan keselamatan makanan ialah akses. Akses itu membawa kepada akses kuasa membeli, mana orang mampu untuk membeli makanan tersebut. Dan yang kedua ialah pendapatan penduduk. Pendapatan penduduk ialah penting untuk kita pastikan akses pembelian makanan untuk dapatkan makanan itu sentiasa ada. Yang ketiga, kestabilan. Kestabilan ini, walaupun apa jua cuaca yang berlaku, sama ada ribut ataupun taufan yang melanda, makanan itu sentiasa ada kerana kestabilannya. Yang kedua ialah faktor ekonomi. Walaupun ekonomi ketika itu sedang gawat, keselamatan makanan telah memberikan kesan dengan sangat baik, iaitu makanan sentiasa ada. Dan yang ketiga, harga. Walaupun ekonomi menaik dan turun, harga walaupun ada berlaku inflasi, tetapi kestabilan makanan ini, kestabilan harga makanan ini akan memastikan makanan mampu untuk didapati oleh semua orang. Dan yang terakhir ialah penggunaan makanan, iaitu yang pertama, kualiti diet dan kepelbagaian makanan. Kualiti diet merupakan satu faktor yang penting kerana dalam keselamatan makanan, kualiti amatlah dititik beratkan kerana ini memastikan semua orang mendapat makanan yang elok dan sihat. Dan seterusnya, keselamatan makanan itu sendiri, iaitu makanan itu elok, tidak rosak, tidak berkulat, datang pun semua elok-elok untuk dimakan. Itulah kesan bila kita menggunakan food security ini kepada sesebuah negara ataupun sesuatu tempat. Seterusnya, marilah kita melihat kesan keselamatan makanan yang dibuat di Kenya. Jom kita tengok. Di Kenya, apa yang berlaku ialah peningkatan keselamatan makanan. Okey, di Kenya, 33% daripada penduduknya terkesan dengan ketiadaan keselamatan makanan. Walaupun separuh daripada penduduk Kenya mengamalkan agriculture, iaitu pertani, akan tetapi pulangan kepada agriculture itu sebagai pengimport jagung tidak mencukupi. Jadi kita lihat apa yang berlaku pada awalnya. Para petani menggunakan biji benih jagung yang tidak bagus. Jadi sebagai satu peningkatan kepada keselamatan makanan, mereka telah membeli biji-biji benih yang berkualiti tinggi dengan membuat pinjaman daripada root capital untuk mendapatkan jumlah yang optimum. Hasilnya, peningkatan jualan terhadap jagung ini meningkat 8 kali ganda dan seterusnya telah membawa pulangan yang besar kepada negara Kenya dan memberi pulangan kembali kepada penduduk-penduduk yang teraniaya itu tadi. Kesannya, ketersediaan itu ada, akses kepada makanan itu senang dapat, kestabilan harga boleh dikawal, walaupun naik ke turun boleh jaga kawal, dan penggunaannya kerana menggunakan biji benih yang berkualiti dan bagus. Antara masalah-masalah yang berlaku dalam keselamatan makanan secara keseluruhan adalah yang pertama, iaitu pembaziran makanan. Ianya terjadi di setiap negara, tak sama ada negara membangun ataupun tidak. Pembaziran makanan lebih banyak berlaku melalui penggunaan di rumah yang mampu mencecah 150 kg dan ke atas bagi setiap isi rumah setahun. Yang kedua, masalah keselamatan makanan juga berkait rapat dengan isu ketersediaan makanan, iaitu melalui proses pengeluaran, pengagihan dan pertukaran, di mana proses awal hingga ke akhir sesuatu penghasilan makanan itu
mengalami masalah sama ada secara kebersihan, secara aspek kebersihan ataupun penyediaan. Okey. Dan yang ketiga iaitu kebolehcapaian makanan, kemampuan dan keupayaan individu untuk mendapatkan sumber makanan yang mencukupi, selamat dan berkhasiat. Ini bermakna sesebuah negara perlu memastikan sumber makanan yang mereka ada mestilah mencukupi, selamat dan berkhasiat untuk dimakanlah. Okey. Dalam masalah-masalah ini kami mengambil 2 contoh negara iaitu Malaysia dan Rusia. Okey, di Malaysia mengalami satu masalah iaitu penggunaan sijil halal palsu atau penjenamaan. Okey, di mana masyarakat yang beragama Islam akan tertipu berkenaan status halal makanan tersebut. Contohnya, pihak yang tidak bertanggungjawab ini menggunakan sijil palsu halal untuk menarik lagi masyarakat yang berbangsa Melayu dan beragama Islam. Okey, dalam penjenamaan juga begitu. Mereka menggunakan contohnya macam Foodpanda. Okey, mereka meletakkan nama nasi ayam penyet. Padahal sebenarnya ownernya Cina yang tidak mempunyai sijil halal dan hanya memberi nama Melayu sahaja untuk menarik minat para penduduk, para pelanggan Melayu yang beragama Islam. Okey, di Rusia pula masalah yang dihadapi iaitu ketahanan makanan. Seperti kita tahu, Rusia mengalami musim-musim yang tertentu. Jadi, jumlah makanan yang selamat dan berkhasiat itu perlulah mencukupi untuk semua orang pada waktu yang tentulah mengikut musim. Mungkin makanan tu boleh bertahan untuk musim panas saja. Untuk musim sejuk, kita tak berkhasiat. Jadi, mereka mengalami masalah ini dalam negara mereka. Isu mengenai keselamatan makanan ataupun food security ini pernah berlaku di Malaysia pada tahun 2008. Oleh itu, kerajaan telah melaksanakan pelbagai projek bagi mengatasi permasalahan ini. Antaranya, kerajaan telah melaksanakan 2 projek yang berskala besar iaitu projek TKPM, Taman Pengeluaran Kekal Makanan serta ladang kontrak. Projek ini bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran makanan Malaysia seperti sayur-sayuran serta buah-buahan. Selain itu, kerajaan Malaysia telah berkolaborasi dengan institusi swasta bagi mengatasi permasalahan ini. Selain itu, kerajaan telah memperkenalkan dasar sekuriti makanan negara untuk meningkatkan jumlah pengeluaran makanan negara serta produktiviti pengeluaran makanan negara. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, Malaysia perlu memberikan penekanan yang lebih kepada penghasilan makanan sendiri dan pelarasan strategi untuk menangani isu-isu sekuriti makanan. Sekuriti makanan adalah tanggungjawab semua orang, sama ada organisasi rumah, petani, pihak swasta atau kerajaan. Pepatah Melayu ada mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Bersama-samalah kita berganding bahu untuk menangani isu sekuriti makanan sebelum terlambat. Sekian daripada kami, terima kasih.